Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Selasa 7 Disember bersama saya Syahril Sarafuddin dan saya Laurendra Fiona Bernard Baikan. Saudara, berikut paparan utama malam ini. Residensi Wilayah Keluarga Malaysia sasar sediakan 80,000 unit rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun. Strategi menyeluruh tangani isu kenaikan kos sara hidup dibincangkan Khamis ini. RM80,000 unit rumah menerusi projek residensi wilayah keluarga Malaysia akan dibina dalam tempoh 10 tahun dengan sasaran 8,000 unit setahun. Perdana Menteri berkata Kementerian Wilayah Persekutuan dan agensi di bawahnya akan memastikan sasaran yang ditetapkan itu dapat dicapai dengan kerjasama pemaju swasta. Sehingga November 2021, sebanyak 62,836 unit rumah yang melibatkan 102 projek residensi wilayah keluarga Malaysia telah mendapat kelulusan untuk pembinaan di wilayah persekutuan. Daripada jumlah itu, sebanyak 95 buah projek terletak di Kuala Lumpur, 3 di Putrajaya dan 4 di Labuan. Sejajar dengan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan Agenda 2030, Perdana Menteri berkata kerajaan komited menyediakan perumahan mampu milik yang selesa kepada semua golongan keluarga Malaysia termasuk warga yang berpendapatan sederhana rendah. Beliau berkata demikian selepas melancarkan majlis penyerahan kunci residensi Kuchai Mas di Ibu Negara. Blok bangunan 49 tingkat itu mempunyai 478 unit kediaman pada harga RM198,000 setiap unit. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Khamis ini bagi membincangkan langkah menyeluruh menangani isu kenaikan kos sara hidup yang dihadapi rakyat. Memaklumkannya pada sidang Dewan Rakyat, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, tindakan jangka sederhana dan panjang akan dibentangkan kementerian-kementerian terlibat pada mesyuarat itu. Selain itu, antara perkara yang akan turut dibincangkan adalah berkaitan pergantungan kepada import, kos kepada input makanan, isu buruh asing, skim subsidi, geran dan pinjaman mudah, pengangkutan dan logistik serta teknologi pertanian. Kerajaan amat prihatin tentang masalah yang dihadapi oleh rakyat berikutan kenaikan harga beberapa keperluan asas, khususnya bagi kumpulan B40 dan M40. Jabatan Perangkaan telah diarahkan supaya membuat pemantauan secara harian ke atas beberapa keperluan asas dan melaporkan trend perubahan kepada kerajaan. Melalui bajet 2022, kerajaan memperuntukkan RM31 bilion dalam bentuk subsidi, bantuan dan insentif termasuk pemberian subsidi petrol RON 95 dan diesel serta minyak masak dan tepung. Orang ramai tidak perlu bimbang status halal ayam yang diimport bermula bulan ini kerana kerajaan hanya mengambil bekalan daripada loji pengeluar diiktiraf oleh 3 agensi yang membantau dan mengeluarkan sijil halal. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, 3 agensi berkenaan ialah Jabatan Perkhidmatan Veterinar DVS, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Kementerian Kesihatan KKM. It shouldn't be. Kita dah mengimport ayam sejak sekian lama. Kita mengimport ayam daripada loji-loji yang diiktiraf oleh kerajaan. Who are these people? Who are the kerajaan?
Kerajaan terdiri daripada pihak DVS, pihak Jabatan Agama, JAKIM dan juga Kementerian Kesihatan. Ada 3 agensi yang memantau dan juga mengeluarkan sijil pengiktirafan daripada Logi. Datuk Seri Dr. Ronald merasmikan mesyuarat agung tahunan Persatuan Nelayan Kebangsaan ke-36 di Ibu Negara. Beliau berkata langkah mengimport ayam hanya untuk sementara waktu dan akan dihentikan sebaik bekalan ayam di pasaran mencukupi. Harga makanan terutamanya melibatkan sektor pertanian akan stabil dalam 2 minggu lagi. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh, jaminan dibuat memandangkan ketika ini kerajaan sudah pun mengimport banyak barangan makanan dari negara luar bagi menampung permintaan domestik. Disubsidikan beberapa barangan keperluan asas terutama sekali pertanian seperti harga baja, harga racun, begitu juga makanan-makanan ternakan haiwan, makanan kambing, lembu, ayam dan seumpamanya telah pun dikeluarkan peruntukan subsidi. Jadi insya-Allah bekalan makanan ini apabila diimport nanti dia masuk ke Malaysia ini masuk sudah dengan harga subsidi. Beliau yang ditemui selepas lawatan ke projek kelompok tanaman nanas Parit Gani Simpang Renggam Keluang berkata kenaikan harga barangan yang berlaku ketika ini bukan hanya di Malaysia, sebaliknya melibatkan seluruh dunia berikutan pandemik. Sebuah perarakan perayaan termasuk perarakan Kavadi bagi perayaan Thaipusam dan Chingay sempena Tahun Baru Cina yang bakal disambut tahun hadapan tidak dibenarkan. Serentak dengan itu, Kementerian Perpaduan Negara telah menyediakan SOP sambutan Thaipusam bagi memastikan aspek keselamatan serta kesihatan awam dipatuhi. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq memaklumkan pelaksanaan SOP itu tertakluk kepada keputusan 3 mesyuarat utama iaitu Mesyuarat Kumpulan Kerja Teknikal Pengurusan Pandemik, Mesyuarat Kuartet Menteri dan Mesyuarat Jawatankuasa Khas Pengurusan Pandemik yang diadakan bulan ini. Semua keperluan cadangan SOP itu akan diangkat. Bukan kita yang luluskan, Yang Berhormat, kita akan angkat cadangan-cadangan itu ke mesyuarat berikut untuk kelulusan. Yang pertama, mesyuarat kumpulan kerja teknikal pengurusan pandemik yang akan difungsikan oleh Ketua Pengarah MKN yang dijangka akan bersidang pada 13 hari bulan Disember ini. Dan yang kedua, selepas itu akan diangkat pula kepada mesyuarat kuartet menteri yang difungsikan oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan yang dijangka akan diadakan mesyuaratnya pada 14 hari bulan Disember ini. Dan yang ketiga, dia ada 3 peringkat, Yang Berhormat. Dan kemudian yang terakhir akan dibawa kepada mesyuarat Jawatankuasa Khas Pengurusan Pandemik yang akan difungsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang dijangka akan mengadakan mesyuaratnya pada 15 Disember. Selepas memperoleh keputusan mesyuarat, surat makluman kelulusan SOP akan dihantar kepada pemimpin-pemimpin agama disusuli dengan kenyataan media. Baik, ini pula berikutan penularan varian baharu Omicron. Kementerian Kesihatan mengumumkan beberapa protokol baharu bagi mencegah kemasukan dan penularan varian ini di Malaysia berkuat kuasa esok. Menterinya Khairi Jamaluddin melalui satu kenyataan memaklumkan tindakan pengukuhan kepada langkah-langkah pencegahan dan kawalan sedia ada ini dikenakan kepada pengembara yang tiba di negara ini bagi kategori berikut. Pertama, laluan perjalanan lengkap vaksin VTL udara. Kedua, laluan perjalanan lengkap vaksin VTL darat. Ketiga, gelembung pelancongan antarabangsa Langkawi LITB. Keempat, One Stop Center OSC untuk pelawat perniagaan jangka pendek. Kelima, pengembara dari negara-negara yang dikenakan sekatan perjalanan sementara. Keenam, pengembara dari negara yang melaporkan penularan varian baharu Omicron dalam komuniti.
Bagi pengembara kategori 1 hingga 4, tindakan pengukuhan kepada langkah-langkah pencegahan dan kawalan sedia ada adalah seperti berikut. Pengembara mestilah telah lengkap divaksinasi. Ujian PCR COVID-19 dilakukan dalam masa 2 hari sebelum berlepas ke Malaysia, menggantikan prosedur terdahulu yang menetapkan 72 jam sebelum berlepas. Ujian pengesanan COVID-19 semasa ketibaan di Malaysia, ujian RTKAG atau ujian pantas antigen kendiri pada hari kedua, keempat dan keenam selepas ketibaan, ujian RTKAG atau ujian pantas antigen profesional pada hari ketiga dan kelima selepas ketibaan, dan semua keputusan ujian perlu dilaporkan melalui aplikasi MySejahtera. Hari kedua kempen PRU DUN Sarawak, suasana berbeza dapat dilihat pada pilihan raya kali ini kerana terdapat kawasan yang dibenarkan berkempen secara fizikal. Bagaimanapun, penggunaan media sosial tidak menjadi masalah kepada calon-calon bertanding. Baik di Kuching, perang poster dapat dilihat di kawasan ini meskipun hanya kempen dalam talian digalakkan. Bagi calon GPS Batu Lintang Si Hua Tong, apa yang lebih utama adalah perkhidmatan berterusan dan tidak tertumpu pada musim pilihan raya semata-mata. It's not a major problem for me because I have been on the ground all these years and people know it. And I do not agree with the strategy of appearing only during election time. Di Dun Bawang Asan melibatkan calon GPS Senator Robert Lau Hui Yu, kempen dimulakan dengan kempen dari rumah ke rumah. Kempen secara maya turut dijalankan berikutan prosedur SOP pilihan raya yang telah ditetapkan. Perang bendera juga turut berlaku kerana kawasan ini menyaksikan pertandingan 5 penjuru. Di Miri, beberapa lokasi di bandaraya mendapati bendera parti serta sepanduk telah pun diletakkan di lokasi tumpuan. Calon pujut Leslie Ting dari Parti Bumi Kenyalang PBK berkata, walaupun SOP untuk berkempen di bandar hanya dibenarkan menerusi media sosial, namun mereka akur dengan garis panduan yang telah ditetapkan. Suasana berbeza di Dun Balinggian apabila masih sunyi tanpa sebarang aktiviti kempen fizikal. Malah tinjauan dari Jambatan Muka sehingga ke Pekan Balinggian, perang poster masih belum begitu rancak. Hanya di sekitar Pekan Balinggian, poster dan bendera parti bertanding sudah mula dinaikkan menghiasi bangunan kedai dan sekitar pekan. Dalam pada itu, di Dun Pending, calon DAP Violet Yong menggunakan laman Facebook untuk melancarkan pusat pertanyaan maklumat pengundi bertujuan membantu pengundi menyemak pusat pengundian. Sarawak bakal mempunyai bangunan arkib dengan sistem automasi tersendiri yang akan menyaksikan transformasi dalam penyimpanan maklumat-maklumat penting serta khazanah negeri menjelang 2024. Usaha itu selari dengan dasar kerajaan memperkasa digitalisasi di negeri ini. Bangunan arkib ini menggunakan sistem Automated Storage and Retrieval System ASRS bagi tujuan penyimpanan, pengesanan dan pengambilan rekod. Ketua Menteri Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengadakan lawatan kerja ke projek bangunan arkib negeri bernilai RM250 juta di Kuching. Dalam pada itu, Pengerusi Lembaga Pengurusan Pustaka Negeri Sarawak, Tan Sri Dr. Hamid Bugo berkata, bangunan arkib ini bukan sahaja penting untuk memelihara khazanah untuk dikongsi dengan generasi masa depan, malah ia juga menyimpan data-data penting kerajaan. Ia juga penting untuk meningkatkan taraf pengetahuan anak Sarawak ke arah yang lebih tinggi. Bangunan arkib yang dibina di tapak seluas lebih 7.12 hektar ini akan dilengkapi dengan bilik-bilik khas untuk bahan-bahan yang memerlukan persekitaran terkawal dan juga bakal bertindak sebagai pusat penyelidikan serta latihan.
Dalam kesibukan berkempen, kebajikan penduduk yang terjejas banjir tidak pernah diabaikan. Sumbangan keperluan asas disampaikan kepada 122 penduduk terjejas yang berada di pusat pemindahan sementara PPS iaitu PPS Surau Ar-Rahman, Kampung Sungai Batu dan PPS Dewan Seri Buntal. Ketua Kampung Sungai Batu, Sari Mat, yang ditemui pemberita berkata, kawasan kampung itu berisiko banjir namun paras air kali ini lebih tinggi sehingga 6.5 meter ekoran hujan lebat sejak semalam. Kampung seperti Kampung Sungai Batu ini sudah pun dilengkapi dengan kelengkapan untuk perpindahan seperti tilam, partition, peralatan bermasak dan sebagainya lah. Jadi bantuan makanan seperti ini amatlah dialu-alukan lah kerana kita tahulah keadaan mangsa-mangsa yang tidak sempat menyelamat apa-apa di rumah. Beliau menerima sumbangan daripada Pusat Khidmat Pantai Damai. Sementara itu, Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Seri Buntal, Kampung Buntal dan Surau Ar-Rahman, Kampung Sungai Batu di Kuching ditutup. Semua penduduk terjejas sudah dibenarkan pulang petang tadi. Penutupan PPS tersebut dimaklumkan oleh Angkatan Pertahanan Awam Negeri selaku Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri pukul 4 petang tadi. Kedua-dua PPS berkenaan yang dibuka pagi semalam menempatkan 122 penduduk terjejas dari 35 keluarga. Ini berikutan kediaman mereka dinaiki air selepas hujan lebat pada Ahad malam. PPS Dewan Seri Buntal mempunyai 95 penduduk dari 28 keluarga, manakala 27 penduduk dari 7 keluarga berlindung di Surau Ar-Rahman. Dua fokus pulih perusahaan mikro kecil dan sederhana. Paparannya seketika nanti. Fokus utama diberi tumpuan untuk meningkatkan pemulihan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata aspek itu adalah memanfaatkan inovasi, digitalisasi serta penggunaan teknologi untuk mendorong agenda pemulihan. Aspek kedua meliputi prinsip kelestarian berkaitan persekitaran, sosial dan tadbir urus ke dalam strategi perniagaan. Pelbagai aktiviti menerusi e-dagang, termasuklah pembayaran secara digital, pembelajaran jarak jauh, persidangan video, serta perkhidmatan logistik merupakan perkara lazim di dalam ekonomi hari ini disebabkan oleh keperluan dan peluang yang semakin meningkat. Ini juga adalah antara usaha yang boleh membiasakan PMKS dalam era persaingan revolusi industri 4.0 dan kita dapat melihat bahawa kehadiran PMKS di atas talian telah meningkat 2 kali ganda daripada 35.3% yang dicatatkan pada tahun 2019 iaitu pra-Covid kepada 75.8% pada tahun 2021 pasca Covid. Beliau berucap merasmikan pameran tahunan PMKS MIDEC di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Pameran berakhir pada 23 Disember melibatkan penyertaan 150 pempamer secara maya.
Ekonomi Malaysia diramal berkembang pada kadar 3.7% tahun ini sebelum mencatatkan peningkatan lebih kukuh kepada 6% pada 2022. Ahli ekonomi MIDF Research Abdul Muiz Morhalim berkata, pemulihan dalam aktiviti ekonomi domestik akan berterusan susulan peningkatan perbelanjaan pengguna dan perniagaan. Katanya, aktiviti pelaburan lebih baik dan inflasi yang stabil akan memberi sokongan kepada pertumbuhan ekonomi tahun depan. Pertumbuhan berterusan dalam permintaan luar juga diunjur positif terutamanya bagi produk elektrik dan elektronik serta komoditi. Growth in 2022 will be driven mainly by continued recovery in domestic demand as consumer spending will continue to grow back by the job market recovery, and we believe investment activity are expected to pick up as business also improve from. Faktor tersebut dijangka mendorong Bank Negara menaikkan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas menjelang akhir separuh kedua tahun depan. Bila berkata demikian pada sesi taklimat media tinjauan pasaran MIDF 2022 di Ibu Negara. Pasaran saham tempatan diunjur mengekalkan prestasi menggalakkan bagi tahun 2022 didorong beberapa faktor utama. Selain kadar vaksinasi tinggi populasi dewasa melebihi 95% ketika ini, pembukaan semula sektor ekonomi menyumbang kepada pemulihan perniagaan seterusnya meningkatkan perbelanjaan pengguna. Menurut Pengarah Pasaran Sekuriti Bursa Malaysia Azhar Muhammad Zabidi, sektor pelancongan, pembinaan serta syarikat berkaitan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG berpotensi menjadi pemacu utama prestasi pasaran saham tahun depan. Ini disokong penilaian pasaran yang rendah ketika ini sekaligus menjadi tarikan buat pelabur asing selain manfaat yang diraih Malaysia daripada kenaikan harga komoditi. Jadi dari segi prospek bagi tahun 2022, kami yakin bahawa kebanyakan syarikat-syarikat sama ada yang tersenarai ataupun yang syarikat-syarikat yang kecil akan menambah dari segi pendapatan dan keuntungan, dan ini adalah sangat menggalakkan bagi ekonomi negara keseluruhan. Berikutan penyertaan pelabur runcit yang menggalakkan, Bursa Malaysia giat menganjurkan pelbagai program bagi meningkatkan pengetahuan asas pasaran saham dan kadar celik kewangan. Ini termasuk portal sehenti Bursa Marketplace dan platform e-pembelajaran ekonomi bursa yang menggabungkan sesi pengetahuan dan permainan interaktif mesra pengguna. Maklumat yang lebih mendalam ataupun kalau dia masih lagi baru nak belajar melabur, kami ada basic information ataupun langkah-langkah yang dikhususkan untuk mengajar pelabur yang baru. Menyentuh prospek tawaran awam permulaan IPO, beliau yakin momentum positif akan kekal tahun depan dengan sektor berkaitan teknologi, penjagaan kesihatan, pasaran halal dan ESG dijangka mendominasi penyenaraian. Jelasnya setakat akhir Oktober lalu, Bursa Malaysia merekodkan 25 penyenaraian baru dengan 6 daripada syarikat berkaitan teknologi. Bersua kembali. Menyediakan bantuan menyeluruh untuk pemain industri agro makanan dan usahawan yang terjejas teruk akibat COVID-19. Itu aspirasi yang mahu segera dicapai dua kementerian berkaitan dalam tempoh 100 hari pentadbiran kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Bagaimana perkembangan pelaksanaannya? Ikuti laporan Vimala Kasturi Verasami dan Zehra Zamri. Kementerian
Pertanian dan Industri Makanan MAFI melaksana 3 program utama untuk membantu golongan terkesan dalam tempoh berkenaan. Pertama, inisiatif MAFI Prihatin bertujuan meningkatkan taraf hidup kumpulan sasar menerusi pemberian bantuan insentif dan pembiayaan. Seterusnya, program Smart Sawah berskalar besar Smart SBB yang berupaya meningkatkan pendapatan pesawah hingga 50%. Setakat ini 3,811 pesawah telah menyertainya, lebih tinggi berbanding sasaran awal 1,085 pesawah. Turut dilaksana program Kad Pintar Keluarga Peladang AI iaitu IDTV keahlian berkonsepkan transaksi perbankan moden. Ia menyediakan manfaat perlindungan takaful hingga RM5,000 dengan bayaran hanya RM5 setahun. Program yang pertama itu adalah merupakan program yang melibatkan dana hampir lebih daripada RM180 juta yang telah dimanfaatkan lebih daripada 70,000 kumpulan sasar. Jadi termasuklah program MAFI Prihatin dan program-program yang lain di kesemua sektor dalam sektor agromakanan, iaitu ladang, peternakan, peladangan dan juga perikanan. Jadi kesemua program-program ini telah 100 hari yang dijalankan melalui program ini telah dimanfaatkan lebih daripada 70,000 kumpulan sasar. Kementerian Pembangunan, Usahawan dan Koperasi MEDEK pula berjaya mencapai 3 petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan dalam tempoh 100 hari. Segalanya terarah kepada usaha membantu usahawan yang terkesan akibat COVID-19. Pertama, memulihkan usahawan dan koperasi terjejas melalui bantuan pembiayaan termasuk moratorium dengan pencapaian 116.9% melebihi sasaran. Kedua, membantu golongan yang hilang pekerjaan, belia dan graduan menceburi bidang keusahawanan dengan pencapaian 123.2% melebihi sasaran. Ketiga, memperkukuh daya tahan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS melalui adaptasi teknologi dengan pencapaian 99%. 3 KPI kita itu memang menepati macam mana nak mengatasi masalah rakyat. Yang pertama, kita punya target, sasaran kita untuk kita nak membantu usahawan yang terjejas kerana COVID-19. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua ialah golongan yang nak mulakan perniagaan kerana mereka ni boleh jadi diberhenti kerja, graduan, asnaf, artinya yang baru nak mula. Ini ialah golongan kedua target kita. Target kita yang ketiga ialah bagaimana kita nak meninggikan penggunaan online, digitalisasi ni. Inisiatif dilaksana MAFI dan MEDEK dalam tempoh 100 hari bukan hanya memberi kelegaan kepada golongan terjejas semata-mata, malah menjadi pemacu kepada usaha memulih dan merancakkan semula ekonomi negara. Di Malaka Studi Virasami, Sarah Zamri, Berita RTM. Baik, berita perdana pada malam ini kita akan teruskan dengan perkembangan sukan. Terus bersama Nazri Fahmi. Silakan. Pencaturan baharu Tan Cheng Ho di Singapura. Chang Peng Sun kembali sertai BAM. Terima kasih Syahrir dan Fiona. Assalamualaikum. Salam sukan untuk semua. Dimulakan dengan kejohanan bola sepak Piala AFF 2020. Skuad kebangsaan bakal membawa pemain baharu ke Singapura. Perkara itu diumumkan Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho yang bakal membawa masuk seorang lagi penjaga gol bagi menggantikan Khairul Azhan Khalid yang positif COVID-19. Menurut Tan Cheng Ho, kebenaran tersebut telah dimaklumkan Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF pada hari ini dan keputusan pemilihan pemain bakal dibuat dalam masa terdekat.
Ya, memang kami barisan jurulatih sedang berbincang mana goalkeeper yang kita akan bawa dan juga kita kena lihat sama ada pemain tersebut dah bersedia atau ada latihan, dan of course kita pun memang concern tentang posisi tersebut lah, kerana Apek dah dapat satu kad kuning dan cuma yang standby goalkeeper yang ada sekarang Kalam lah ya. So itu sebablah itu yang menjadi mata kita kena cepat buat keputusan lah, dan kita harap dalam 1 hari 2 ni kita dapat replacement. Selain Khairul Azhan, nasib sama turut dihadapi pemain sayap Faisal Halim, namun Tan Cheng Ho mengambil pendirian untuk tidak mencari pengganti. So far replacement kita cuma goalkeeper sajalah. Yang lain kita harap kita dapat pemain-pemain dalam skuad kita di Singapura ini akan rotate lah apa yang kita ada, dan kita mengharapkan selepas ni kita doalah tidak ada mana-mana pemain yang dapat positif COVID-19 ni lagi ya. Ketika ini, 2 penjaga gol Samuel Somerville dan Azri Ghani berada dalam radar Tan Cheng Ho bagi menggantikan Khairul Azhan. Sementara itu, bagi Setiausaha Agung FAM, Muhammad Saifuddin Abu Bakar, pemilihan pemain tambahan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada jurulatih Tan Cheng Ho. Kita sekarang ni telah berhubung dengan Tan Cheng Ho, Coach Tan Cheng Ho, untuk beliau memikirkan siapa yang akan dibawa ke Singapura bagi menggantikan Azhan. Ya. Walau bagaimanapun, seperti mana yang saya maklumkan sebelum ni, kedua-dua pemain ini yang sebenarnya dia bukan di kuarantin, dia adalah di isolasi. Bermakna kalau katalah hari ini, insya-Allah dia negatif, dia dapati negatif, ya, dia terima test negatif, dia boleh menyertai pasukan immediately. Menurut Saifuddin, jika keputusan ujian PCR dilakukan kepada Khairul Azhan dan Faisal Halim selepas ini negatif, mereka boleh diturunkan pada perlawanan seterusnya. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perjanjian Penanjaan Al-Ihsan dan FAM di Selangor. Dalam perkembangan sama, menurut Saifuddin, FAM tidak dapat mengenal pasti punca kedua-dua pemain itu disahkan positif COVID-19. Ini kerana katanya segala prosedur ketat telah dilakukan, termasuk melakukan persiapan latihan mengikut konsep gelembung sukan atau sport bubble. Dan bila dia pergi ke Singapura 3 hari sebelum, dia dah buat PCR, dan juga Singapore government pun dah terima juga PCR tu. Tapi malangnya bila dia on arrival tu, bila dia buat test tu, besoknya kita dapat tahu 2 positif. Kita balik ke perkembangan sukan badminton. Pemain bergu campuran profesional negara Chang Pen Sun kembali sertai skuad kebangsaan. Persatuan Badminton Malaysia BAM dalam satu kenyataan hari ini mengesahkan telah meluluskan permohonan Chang Pen Sun untuk kembali bersama badan induk itu. Presiden BAM Tan Sri Muhammad Nozar Zakaria berkata setelah berbincang dengan teliti, pihaknya sepakat untuk menyerap pemain berusia 33 tahun itu dengan tujuan memperkukuh bergu campuran selain berperanan membimbing skuad remaja negara. Beliau turut menambah Chang Pen Sun dalam permohonannya menyatakan hasrat untuk layak ke Sukan Olimpik Paris 2024 selain ingin memainkan peranan sebagai mentor kepada pemain remaja. Chang Pen Sun akan melaporkan diri bersama skuad kebangsaan pada 1 Januari depan. Semalam pemain itu mengumumkan perpisahan dengan pasangannya Goh Liu Ying dan saingan jelajah akhir dunia BWF di Bali, Indonesia kemarin adalah aksi terakhir mereka bersama selepas 13 tahun. Chang Pen Sun Liu Ying yang mula bergandengan pada 2009 berjaya meraih 12 gelaran juara di pentas antarabangsa termasuklah pingat perak Sukan Olimpik Rio 2016. Sepanjang bersama mereka pernah berada di kedudukan ranking nombor 3 dunia pada 2013, terbaik dalam kerjaya mereka.
Beralih ke sukan berbasikal, selepas hampir 4 bulan proses baik pulih, Velodrome Kuala Lumpur akhirnya dapat digunakan sebagai tempat latihan buat Persatuan Berbasikal Kuala Lumpur PBKL. Menurut Presidennya Ahmad Arif Astaman, kebenaran telah diberikan oleh pemaju, namun ia hanya sehingga sukma tahun depan. Situasi velodrome berusia 30 tahun itu nyata berbeza selepas keadaan semak Samun dibersihkan. Penghargaan harus diberikan kepada legenda berbasikal negara Dato' Eng Jong An yang berusaha untuk menjadikan velodrome berkenaan sebagai tempat latihan PBKL. Dia tu saya tak nafikan datang daripada jurulatih Kuala Lumpur sendiri, daripada Dato' Eng Jong An yang sendiri amat nostalgia dengan tempat ini. So bila dia melihat velodrome ni masih lagi tidak dirobohkan, apa kata kita cuba berbincang dengan kawan-kawan kita yang memiliki tanah ni, dan alhamdulillah perkara tu telah membuahkan hasil. Apabila kita secara gentle kita tanya dengan baik dan mereka berbesar hati, alhamdulillah kita terkejut juga kan. Velodrome Kuala Lumpur ini tidak dibuka kepada awam, sebaliknya hanya untuk pasukan Sukma Kuala Lumpur. Dalam pada itu, kegembiraan jelas terpancar di wajah Dato' Eng Jong An yang merupakan Ketua Jurulatih Berbasikal Kuala Lumpur dan bekas pemenang pingat emas Sukan Asia Bangkok 1970. Jelasnya, sesi latihan kini lebih mudah dan fleksibel buat pelumba. I tell you, not me only happy. The boys all very happy about the velodrome we open again. So the first thing we have to thank our president to spend so much time and then to reopen the velodrome again. First dapat masuk track ni seronok lah kan, sebab ya kita orang pun dah lama tak kayu track, asyik kayu dekat road je. Dan kalau kayu track ni banyak dapat advantage kan. Velodrome Kuala Lumpur sejauh 333.3 meter berpermukaan simit ini dibuka pada 1998 sempena Sukan Commonwealth di Ibu Negara dan ditutup pada 2017. Sukan SEA Vietnam 2021 sah akan dianjurkan pada 12 hingga 23 Mei tahun hadapan. Perkara itu dimaklumkan Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Norzal Zakaria melalui laman sosial pribadi beliau. Pengumuman itu sekaligus menambahkan penantian tarikh sebenar kejohanan yang sepatutnya diumumkan Vietnam pada penghujung Oktober lalu. Vietnam pada Julai lalu memutuskan untuk menunda penganjuran Sukan SEA yang sepatutnya diadakan pada hujung tahun ini. Ia berikutan keadaan semasa pandemik COVID-19 yang dihadapi negara itu. Untuk rekod, 8 daripada 11 negara Persekutuan Sukan SEA sebelum ini membantah cadangan jawatan kuasa penganjur Sukan SEA Vietnam 2021 untuk menunda tamasya itu ke tahun hadapan. Perkembangan Sukan Hoki Negara, skuad hoki projek khas wanita negara mendapat pengiktirafan khas daripada Persekutuan Hoki Asia AHF. Anugerah tersebut sekaligus bakal menjadi sumber pembakar semangat untuk mengharungi kempen kejohanan trofi juara-juara Asia Wanita ACT di Korea Selatan ketika ini. Menurut kenyataan AHF, pengiktirafan itu sebagai penghormatan kepada Malaysian Tigers menyertai kejohanan berkenaan biarpun tidak dibenarkan beraksi dalam dua perlawanan awal menentang China dan India. Keputusan itu selepas salah seorang pemain negara, Nurul Faizah Syafiqah Halim, disahkan positif COVID-19. Malaysia akan menentang Jepun pada perlawanan ketiga pada esok, diikuti Korea Selatan pada Khamis dan Thailand 11 Disember ini. Pencapaian terbaik skuad negara adalah meraih tempat ketiga pada edisi 2013. Bagaimanapun melalui kenyataan terbaru Persekutuan Hoki Asia AHF, skuad hoki wanita negara tidak akan beraksi pada kejohanan tersebut. Ia berikutan kes positif COVID-19 yang dihadapi kem negara. Perkara itu diumumkan AHF melalui laman sosial rasminya. Dalam jadual perlawanan baharu yang dikeluarkan, nama skuad negara juga tidak disenaraikan. Malaysia yang terlepas perlawanan menentang China dan India semasa ini sepatutnya turun pada perlawanan ketiga menentang Jepun esok. Nurul Faizah disahkan positif COVID-19 ketika ketibaan skuad kebangsaan di Korea pada 29 November lepas. Pasukan negara kemudian dikuarantin sejak 1 Disember lalu.
Jabatan Pelan Hera Ummah 2030 untuk mereformasi pendidikan umat Islam di Pulau Pinang. Zakat Pulau Pinang ZPP memperuntukkan dana RM10,632,000 kepada 2,858 penerima. Mereka terdiri daripada pelajar dan guru agama. Ia termasuk agihan derma siswa pengajian kepada pelajar peringkat diploma, ijazah, sarjana muda dan ijazah Doktor Falsafah serta sagu hati kepada guru-guru agama. Laporan wartawan Zatul Iqmah Muhammad Noor. Ketua Pegawai Eksekutif ZPP, Amran Hazali berkata, daripada jumlah itu 10.4 juta ringgit diperuntukkan untuk bantuan derma siswa pengajian kepada 2,568 pelajar. Manakala baki RM232,000 disalurkan kepada 290 guru agama. Untuk guru-guru agama ini diberikan sagu hati sebanyak RM800 secara one off bagi tahun ini. RM3,500 setahun, bergantung kepada setelah peperiksaan akhir tahun. Untuk luar negara dia boleh macam di Mesir RM8,000 setahun, ataupun di Jordan RM12,000. Kalau untuk pelajar-pelajar perubatan sampai RM20,000 setahun. Jadi jumlah dia berbeza-beza ikut di mana mereka belajar dan tahap pengajian masing-masing. Bagi pelajar, bantuan tersebut dimanfaatkan untuk membeli peralatan keperluan pembelajaran. Dari segi bantuan derma siswa zakat Pulau Pinang ni sebenarnya kami dapat banyaklah mengurangkan beban kami dari segi pelaksanaan pembelajaran itu sendiri, yang mana kita sekarang ni kita sedia maklum yang mana kita perlu menggunakan device ataupun teknologi yang cukup untuk kita nak menghadapi pembelajaran secara PDPR-nya supaya kita lebih baik dan selesa lah. Penggunaan telefon, internet dan lain-lain sangat penting dan memerlukan kos. Dan ini sangat membantu kami lah. Personal, saya rasa bersyukur dapat bantuan sebab kita kan dari golongan B40 kan. So kita mengharapkan bantuan tu untuk tampung pembelajaran kat universiti lah. So for sure bila kita dapat bantuan, Zakat Pulau Pinang mengharapkan kita belajar bersungguh-sungguh kan. So harapan saya memang saya akan buat betul-betul lah sebab mungkin kita boleh dari zakat kita akan dapat beasiswa lagi ke depan kan. Dia saving ada digunakan untuk keperluan harian, macam tu lah. Bagi yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut berhubung permohonan bantuan berkaitan, boleh layari portal zakatpenang2u.com. Sangat membantu lah kan bantuan macam ni kan. Bantuan derma siswa pengajian yang diperuntukkan ZPP sebanyak 10.4 juta ringgit ini merupakan antara program di bawah bulan zakat negeri Pulau Pinang bagi segmen pendidikan. Dengan peningkatan jumlah penerima dan juga peruntukan pada tahun ini, ia membuktikan ZPP komited membantu mereka yang kurang berkemampuan sekaligus mereformasi sistem pendidikan umat Islam di negeri Pulau Pinang. Zatul Iqmah Muhammad Noor, Berita RTM. Kesedaran rakyat untuk menerima dos penggalak vaksin COVID-19 sekian meningkat. Individu yang gagal hadir temu janji vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV turut membuat penjadualan semula untuk menerima suntikan. Ikuti laporan wartawan Ravin Sanmugam yang membuat tinjauan di PPV, Pusat Perubatan Taman Desa Ibu Negara. Dibuka mulai 9 pagi hingga 4.30 minit petang, PPV Pusat Perubatan Taman Desa ini menetapkan 150 penerima suntikan dos penggalak setiap hari. Secara keseluruhannya, 5 stesen disediakan bagi memudahkan proses suntikan. Stesen pertama untuk mengesahkan kehadiran penerima yang membuat temujanji serta untuk saringan gejala dan suhu. Stesen kedua membekalkan
borang persetujuan suntikan vaksin untuk diisi seterusnya disahkan oleh penerima itu sendiri. Stesen ketiga bagi proses konsultasi, stesen keempat untuk suntikan vaksin dan stesen kelima untuk pemerhatian. Proses suntikan dos penggalak di sini mengambil masa antara 15 hingga 30 minit termasuk proses pemantauan untuk kesan sampingan. Menurut pengurus PPV Pusat Perubatan Taman Desa, Nur Aini Syarani, pusat panggilan pelanggan turut disediakan untuk menjadualkan semula temujanji individu yang gagal hadir. Secara tidak langsung dapat memastikan sasaran 150 penerima dos penggalak setiap hari dapat dicapai. So kita akan buat pre-call. Kita akan pastikan kita akan call nama-nama yang dah schedule. So kita akan call bila pukul apa, kita nak pastikan yang diorang datang. Setakat ni alhamdulillah dia memberasankan lah. Kita akan uruskan sampai dia yakin dapatkan booster. Pada saya, untukkan booster is to build up the immunity. Dia macam biasalah vaccination biasa. Bagi penerima dos penggalak, ini reaksi mereka. So bagi confidence sebab kita kerja macam tu, kita deal dengan orang, kita tengok banyak orang pergi sini pergi sana. So baguslah. Lepas ni boleh selamatlah, rasa selamatlah pergi kerja, pergi mana-mana makan. Saya nak nasihatkan pergilah supaya benda ni selesai cepat dan kita boleh teruskan dengan kehidupan kita. Itu saja. Tak ada apa-apa. Itu boleh main part. If let's say want to stay safe and stay healthy, I think it's better to take the booster shot as soon as possible or just walk in. Saudara, setakat semalam 77.9% daripada angka populasi di negara ini telah lengkap vaksinasi COVID-19. Daripada jumlah itu, 3,48,396 individu telah menerima suntikan dos penggalak. Jika anda menerima temujanji untuk suntikan itu, pastikan anda hadir untuk menerimanya. Ingat, bukan untuk diri kita, malah ia untuk keselamatan ahli keluarga tersayang kita. Ravin Sanmugam, Berita RTM. Seekor cicak yang memiliki 2 kepala dan 3 mata menjadi tumpuan warga net. Cicak betina dinamakan Lucky menjadi popular selepas seorang lelaki berkongsi video reptilia terbabit dalam akaun Instagramnya. Jaya Brewer, pengasas zoo reptilia di California, mempunyai lebih 5 juta pengikut di Instagram. Lucky ditemui pada 2019 dan dihantar ke Taman Reptilia Australia di Sydney untuk dipelihara. Seekor ikan jerung yang cedera teruk masih hidup dan berenang di lautan Mozambik. Ia dirakam oleh seorang saintis dari Spanyol, Dr. Mario Lebatro, pada kedalaman 2 meter di bawah permukaan lautan Hindi. Pada mulanya, jerung terbabit dilepaskan ke laut, namun sekumpulan ikan jerung lain datang ke arahnya dan menyerang dengan ganas. Kejadian berlaku 3 tahun lalu dan hanya dikongsi kepada umum baru-baru ini. Jerung malang itu dilapor mati selepas 5 minit bergelut dalam serangan. Baik, berita perdana edisi 7 Disember berakhir di sini. Terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Yang sahih di Berita RTM, dengan itu Assalamualaikum. Salam sejahtera.